Tajuk beriman dengan sam'iyat. Perhatikan dan fikirkan. Contoh-contoh sam'iyat: hari kiamat, syurga, malaikat, sirat, alam barzakh, neraka, padang mahsyar, mizan, soalan kubur. Tahukah murid-murid erti sam'iyat? Baik, mari kita baca erti sam'iyat dan dalil naklinya, iaitu dalil daripada Al-Quran. Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Kita wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah. Dalil nakli kewajipan beriman dengan perkara sam'iyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ketiga. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman, iaitu orang yang yakin dan percaya kepada perkara-perkara ghaib yang tak dapat dilihat dengan mata kita. Perkara-perkara sam'iyat dalam Al-Quran dan hadis ada menceritakan tentang perkara-perkara sam'iyat, antaranya alam barzakh. Alam barzakh ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Manakala padang mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para nabi, rasul dan orang yang saleh sahaja yang berada dalam keadaan aman dan tenang. Mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Murid-murid, nilai murni yang dapat kita ambil daripada tajuk ini ialah yakin sam'iyat, iaitu yakin dan percaya tentang perkara-perkara sam'iyat hidup bersyariat. Seterusnya, perkara sam'iyat yang seterusnya ialah sirat. Apakah makna sirat? Sirat ialah titian yang merentangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat
untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung pada amal soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasinya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Baik murid, seterusnya ialah syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempersonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya, sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutra, serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal di dalamnya. Seterusnya ialah neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus, terbakar dan ususnya terpotong-potong. Na'udzubillahi min zalik. Baik murid-murid, kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa, yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya, menginsafi azab di akhirat. Yang kedua, menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah panduan hidup, mengisi masa dengan perkara berfaedah. Yang ketiga, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa, istiqamah melakukan ibadat fardu dan sunat, hindari maksiat dan sifat yang keji. Yang keempat, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin, membantu mereka yang memerlukan, bersikap pemurah dan dermawan. Dan yang kelima, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Tolong-menolong dalam perkara kebaikan, bersama-sama mencegah kemungkaran. Murid-murid, rumusan daripada tajuk kita ialah kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqamah, melakukan ibadat fardu dan membanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah.